Apa itu zakah? Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kepada semua. Saya pun lama tak buat live ni. Jadi hari ni saya nak cerita sikit pada tuan-tuan, saya nak ringkas sebelum maghrib ni. Saya nak cerita bab tentang zakah. Zakah keturunan ni. Ramai yang PM yang tanya zakah ni macam mana. Jadi hari ni saya akan jelaskan kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Sebelum maghrib ni bolehlah dapat sikit perkongsian daripada saya insya-Allah. Okey, baik. Jadi zakah ni tuan-tuan, sebelum bermulanya zakah ni dia dipanggil perdamping ataupun pendamping. Okey, bagaimana zakah ni wujud tuan-tuan? Zakah ni wujud dia melalui perjanjian. Waalaikumsalam pada memberi salam semua. Boleh tuan-tuan tolong share, semoga benda ni bermanfaat. Okey. Zakah ni wujudnya menjadi berdamping. Pendamping. Orang kata aku berdamping dengan dia, kan? Aku pendamping. Okey. Jadi wujudnya zakah ni melalui perjanjian. Perjanjian ni banyak tuan-tuan. Dia perjanjian dengan suatu barang, contohnya perjanjian dengan keris, untuk sesuatu perkara. Contoh menjaga tanah, menjaga harta, menjaga keturunan, apa-apalah yang ada perjanjian antara manusia dan golongan jin. Jadi mulanya jika seorang tu yang nak mengambil zakah ni, dia tak dinamakan zakah lagi. Dia nama dia pendamping dia dulu. Bila dia berdamping dengan tuan badan dia ni, tuan dia tu dia buatlah kerja apa yang dia suruh, kan? Tapi tuan dia juga kena beri makan. Kadang-kadang perjanjian ni dia melalui satu benda. Mungkin keris, mungkin pedang, mungkin baju, kain, apa-apalah antara perjanjian ni. Dia adalah perjanjian. Jadi bila matinya seorang yang pertama yang menerima zakah ni, iaitu namanya pendamping ni, bila matinya dia, barulah dia turun kepada anak cucu dia. Itulah dinamakan zakah tuan-tuan. Nah, zakah ni akan mengganggu anak cucu dia supaya mereka melakukan ritual seperti mana tok nenek mereka melakukan ritual dulu. Jadi dia nak baliklah perjanjian, perlu dijelaskan lah. Maknanya kalau kita dah berjanji bagi dia makan dan dia buat kerja, kita juga bila sampai ke anak cucu juga kena buat sopa dulu jugalah. Tok kalau kita mimpi pula macam mana? Zakah ni lah golongan jin juga kau? Ya, zakah ni memang golongan jin. No? Okey, jadi bila kita tak buat tuan-tuan, dia mula mengganggu anak cucu. Mengganggu. Ada setengah-setengah pendapat dalam bidang rawatan ni, bidang perubatan ni, dia mengatakan zakah ni akan mengganggu sehingga 7 keturunan. Lepas 7 keturunan baru dia putih. Tapi 7 keturunan tuan-tuan, tu bukan kata benda yang singkat. Sampai habisnya 7 keturunan tu agak lama lah tuan-tuan. Mungkin berabad-abad, kan? Wallahu alam. Jadi itulah asalnya pendamping. Lepas tu dia turun, bila matinya seorang tu, dia turun menjadi zakah keturunan bagi anak cucu dia. Tuan, dari mana orang pertama mendapat zakah? Daripada keturunan kita lah. Tak tahulah tok-tok kita ke dia ambil ilmu apa-apa ke untuk ada ketentuan, keperluan tertentu, supaya untuk menjaga tanah, menjaga keluarga, menjaga macam-macam lah. Orang dulu ambil zakah ni, zakah hantu raya, jin tu raya ni, untuk jaga tanah dia, untuk jaga rumah dia, macam-macam lah orang dulu ni. Bukan kita nak mengaibkan orang dulu, tak. Ada yang mereka mengambil dengan cara yang baik, menggunakan ayat Quran, ataupun orang kata apa, memohon pertolongan, memohon perlindungan, dengan membuat pagar untuk tanah-tanah mereka dengan ayat Quran. Tetapi ada juga sebilangan mereka yang menggunakan khidmat khadam ataupun khidmat jin ni. Lepas itu baru dinamakan zakah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri saya tak tahu mari diri dia mana zakah. Ustaz kata on off. Zakah ni boleh dibuang. Orang dulu tok moyang ambil untuk menjaga harta, menjaga keluarga. Ya betul itu Tok Kiki. Tok Kiki juga seorang pengamal perubatan Islam. Okey. Jadi lepas pada zakah ni tuan-tuan, kita dah cerita lah tadi. Dia pada perjanjian, pendamping, dah meninggal, jadi zakah. Lepas itu apa dia jadi tuan-tuan? Lepas itu jatuh kepada anak-anak dia. Okey, jadi saya nak cerita tanda-tanda dia pula. Assalamualaikum Tok.
kalau khadam adakah benda yang sama juga jin? Khadam ni dia terbagi pada dua. Nanti saya cerita balik khadam ni. Saya cerita bab saka dulu. Okey. Jadi apabila saka ni mengganggu anak cucu dia, apa tanda-tanda yang dia mengganggu? Okey, dia ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dalam mimpi dulu kita cerita. Tanda-tanda dalam mimpi ni adalah pertama sekali tuan-tuan mimpi menyusukan budak. Tak kira orang lelaki pun ada mimpi menyusukan budak. Mimpi menyusukan budak, mimpi ada benda menghisap ibu jari. Lepas tu mimpi menerima sesuatu. Mimpi menerima sesuatu benda dari orang yang tidak dikenali dan benda tu diambil. Maka bila diambil itu dinamakan dia telah menerima saka ni. Saka ni ada banyak tuan-tuan. Saka ni ada yang terima secara langsung dan ada yang menerima secara tidak langsung. Contoh kalau nak meninggal seseorang tu, jika nak meninggal seorang tu, maka dia suruh warisi. Dia kata hang kena ambil. Kalau sebut ambil tu maknanya dia akan waris saka tu. Ada juga yang meninggal, lepas tu dia akan terus automatik saja tuan-tuan. Dia akan ganggu keturunan dia. Jadi insya-Allah itulah cara-cara saka ni turun kepada yang untuk mengganggu pesakit-pesakit. Jadi tadi saya cerita lah bab mimpi tuan-tuan. Mimpi menyusukan budak, mimpi orang isap ibu jari, mimpi menerima sesuatu. Lepas tu mimpi benda-benda rimau ke apa-apa benda-benda yang pelik-pelik. Mai duduk sebelah dia. Kita kena tengok juga khadam apa jin tu, mimpi tu apa dia, baik ataupun tidak. Itu kena rujuk kembali tuan-tuan. Tetapi jika mimpi menyusukan, mimpi ada orang isap ibu jari dan merasa dalam keadaan sedap pun ada orang isap ibu jari tu, itu semua tanda-tanda saka tuan-tuan. Okey, tanda luaran dia macam mana? Tanda luaran dia tuan-tuan, selalunya saka ni berkait rapat dengan sakit-sakit saraf. Sebab apa? Saka ni bila kita tak beri dia makan apa, dia akan ganggu sistem tubuh badan kita. Maknanya orang dulu kata makan darah. Sebab memang nak cerita pun benda ni memang kita fikir logik juga. Sebab apa? Daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata jin-jin ni dia datang, dia masuk melalui urat darah anak Adam. Jadi tidak mustahil untuk dia mengganggu sistem saraf-saraf. Yang mana saraf ni adalah saluran-saluran yang dilalui oleh darah-darah kita. Jadi dia mengganggu sistem saraf kita. Mungkin menjadi lumpuh, menjadi satu benda-benda yang pelik-pelik. Ini luaran dia. Dan yang kedua, emosinya tidak terkawal. Ada hari dia okey, baik semua. Ada hari dia jadi tak tentu hara, dia jadi marah. Ada hari dia sedih, dia tengok time. Selalunya time tu berulang-ulang time yang sama. Contoh waktu asar ni dia akan jadi marah. Lepas tu waktu maghrib dia akan jadi sedih. Emosi dia tidak stabil. Itu juga boleh dikaitkan dengan gangguan saka keturunan dia. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Okey, saya jawab berkaitan dengan saka saja tuan-tuan. Jadi yang lain-lain nanti kita buat live pula insya-Allah. Jadi apabila dah jadi macam benda-benda macam tu tuan-tuan perlu dapatkan rawatan lah. Dapatkan rawatan ni tak kira dari siapa pun tuan-tuan yang berautoriti, yang mana yang tuan-tuan tengok sendiri cara rawatan dia, ru'yah dia memang bertepatan dengan syariat, kena dapatkan rawatan. Dan juga tuan-tuan, saka ni bukan sekadar boleh tarik buang lagu tu saja tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Saka ni tak boleh tarik buang lagu tu. Buat rawatan dalam live untuk melemahkan saka boleh. Tapi kalau kata nak tarik buang saka apa semua, tidak boleh tuan-tuan. Saka ini dalam pelajaran saya lah. Saya tak komen pada orang-orang lain lah. Mungkin ada kaedah lain. Tapi yang kaedah yang saya belajar ni, dah lebih kurang 18-19 tahun saya duduk dalam bina rawatan ni. Saka bukan benda yang mudah untuk kita nak putuskan. Bukan benda yang mudah untuk kita pisahkan. Walaupun kita boleh ikrar, tetapi dia perlu ada cara dia. Cara untuk putuskan saka ni tuan-tuan. Cara dia untuk kita putuskan saka ni supaya tidak terganggu lagi, tidak mengganggu lagi ahli keluarga dia dan keturunan dia. Sebab tu bila nak buang saka ni tuan-tuan, kita perlu ada Allahumma salli alaihi, kita perlu ada persetujuan keluarga-keluarga ni. Lebih baik. Tapi kalau keluarga tak mau bagi, ada mungkin setengah tak percaya, ada setengah mungkin dia tak mau ambil tahu benda-benda ni, jadi tak setuju. Jadi kita boleh buang kat dia, tapi kita kena bagi tahu siap kat dia. Kita boleh buang kat dia. Tapi kalau benda ni
Sakit ni pi tempat orang lain pula, kita tidak akan bertanggungjawab. Sebab apa? Saka ni dia putus untuk diri kita sahaja dan anak cucu kita ramai. Yang lain-lain tu depa tak setuju, depa biar depa lah, no? Jadi saya rasa babi je percaya dengan penunggang agama ni. Kaki betina, kaki ganjau. Tak apa, ni mungkin dia saka ni. Saka saka apa tak masuk, mungkin dia pun ada jin ni dalam ni. Jadi insyaAllah kita sekat dia bang. Biasalah tuan-tuan, no? Dia bukan semua orang yang suka benda kita bercakap ni. Kalau saka dah buang, adakah dia akan kembali balik? Dia akan kembali kepada diri kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pi kata, kalau dah saka ni kan bagus. Bila kita sebut benda-benda macam tu, dia akan main balik. Sebab tu bila kita buang proses buang saka ni, tuan-tuan, jangan bercakap apa dah. No? Jangan bercakap apa dah, insyaAllah. Tutup cerita bab saka ni bila kita buang. Dan kita kena pulihkan diri kita. Pulihkan diri kita balik, insyaAllah. Tok tolong sekat dah. Saya sekat dah biasa tu, fake account, tuan-tuan. Nama Facebook pun nama mencarut dah, kan? Kita sekat dah biar dia. Ustaz, apa beza saka dengan khadam? Khadam ni dia terbagi banyak, tuan. Khadam ni banyak kategori dia. Khadam ni khadam daripada malaikat ataupun makhluk yang Allah Ta'ala redha. Macam contohnya kita baca Al-Quran, dia ada setiap huruf Al-Quran tu dia ada khadam dia. Khadam ni dijaga oleh malaikat, ataupun dijaga oleh makhluk Allah yang kita sendiri pun tak tahu apa benda. Khadam tu ada yang baik. Khadam yang tak baik ni adalah khadam yang orang kata merupai jin yang menjadi suruhan, menjadi suruhan kita, dan juga jin juga dia nak juga hak dia. Itu ada dua beza khadam, tuan. Kita nak cerita bab khadam ni dia panjang lebar sikit, tapi itu tuan-tuan kena ambil tahu basic dulu. Khadam ni ada dua. Khadam daripada para malaikat ataupun daripada bantuan Allah, Allahualam, itu adalah kebaikan. Tapi kalau khadam yang kita memuja-muja dia, kita nak untuk sesuatu, maka itu adalah khadam jin. Tak boleh. Assalamualaikum. Wassalam. Semoga dia mudahkan urusan, insyaAllah. Tok minta baca komen saya di atas. Komen laju. Kalau mimpi mengandung macam mana, Tok? Mimpi mengandung juga adalah satu tanda-tanda serah. Terima kasih Abu Barzah, my friend, 99 bintang. Dan juga kepada semua yang beri bintang tadi. Jadi kena hati-hati, tuan-tuan. Bab saka ni, tuan-tuan. Penjagaan keturunan dengan saka benda yang sama ke tu? Kemungkinan tu saya kata saka daripada tadi awal saya beritahu. Perjanjian ni kadang-kadang ada benda. Mungkin dia gunakan cawan ke, dia gunakan kerih ke, dia gunakan baju dia ke. Memang itu adalah simbol perjanjian antara keturunan dulu. Kadang-kadang batu cincin, dia waris kepada waris turun. Ada yang tidak mengandungi perjanjian jin dan saka. Memang itu adalah warisan. Tapi ada selalunya, kebanyakan mereka ada membuat perjanjian dengan khadam cincin ni. Maka kau jagalah anak cucu aku apa semua. Dengan kerih ni kau jagalah tanah-tanah aku. Jadi kerih itu menjadi satu perantaraan, perjanjian, ataupun orang panggil bukti kita lah, insyaAllah. Tok, kalau mimpi ulat masuk rumah tapi burung, mimpi rumah terbakar. Tadi saya jawab dah mimpi mengandung tadi. Tok, saya ada perubatan apa dah ni? Mana dah? Saya ada perubatan jarak jauh online. Katanya saya dijaga oleh harimau seluruh badan and hantu raya jaga bahu. Memang bahu berat, telinga bunyi berising. Kena buat rawatan, insyaAllah. Salam Tok, teringin nak banyak ilmu perubatan dengan Tok. InsyaAllah saya taklah pandai mana pun. Ada sikit. Tok boleh bantu tak Batu Pahat Johor ada makcik hilang? Saya dah dengar serta mereka juga kata jumpa dah. Wallahualam. Tok, kami kena sihir keluarga cakaran. Nanti kita cerita pula bab sihir keluarga ni apa, macam-macam sihir pemisah. Dia banyak tuan bab benda-benda macam ni tuan. Cuma hari ni tuan-tuan,
benda tu banyak, tapi hari ni ada golongan-golongan yang menafikan benda-benda macam ni. Golongan-golongan yang menafikan benda-benda macam ni. Jadi akhirnya umat tak faham apa tu sihir. Sebenarnya sihir ni dalam Quran sendiri cerita ayat-ayat sihir berapa banyak. Kalau nak kata mengarut, kalau nak kata benda ni khurafat, kita tak boleh percaya. Sihir ni dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala cerita banyak cerita bab-bab sihir. Allah Ta'ala cerita banyak bab-bab benda yang berkaitan dengan mistik atau maknanya jin. Dan suatu surah Allah Ta'ala ceritakan surah jin, yang mana cerita bab bagaimana jin ni dia membodohkan manusia, membuat perjanjian, wa annahu kana rijal. Banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang manusia dan jin ni. Manusia yang nyata, jin yang tak nampak. Jadi benda-benda macam ni ada golongan-golongan yang cuba menafikan. Ada kata ini semua khurafat, syirik, tak perlu percaya, tak payah pergi jumpa Tok Bomo, tak payah pergi jumpa ustaz-ustaz, kita boleh merawat sendiri. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu pada tuan-tuan. Habuk masuk dalam mata tuan-tuan, kita tak boleh tiup habuk tu dalam mata kita sendiri. Kita kena panggil orang juga tiup. Tolong tiup habuk masuk dalam mata. Padahal diri kita sama juga tuan-tuan. Kalau kita kena sihir-sihir ni tuan-tuan, dan zaman Nabi SAW pun ada sahabat-sahabat yang memang dia pakar buat ru'yah. Memang dia pakar, memang bab jampi ni dia pakar. Jadi memang dia kena buat kerja macam tu. Ada dalam zaman Nabi ni dia memang pakar buat bekam. Tak semua sahabat-sahabat buat bekam ikut suka tuan-tuan, tak. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun tuan-tuan ada pakar-pakar dia sendiri. Yang ni pakar perang. Yang ni pakar dia buat bekam. Ini pakar memang dia boleh ru'yah. Kalau masuk jin ke apa, ataupun Nabi SAW sendiri buat. Sebenarnya ni semua adalah cerita-cerita. Tapi hari ni ada golongan-golongan yang cuba nak menafikan benda-benda macam ni. Dan hari ni umat rasa sikit-sikit dengar jin, ni semua khurafat, ni semua fitnah, ini semua syirik semua. Jadi penerangan tentang sihir tak ada. Jadi akhirnya apa tuan-tuan? Jadilah macam-macam kes hari ni. Contoh kes bunuh diri, kes terjun bangunan, stres, kemurungan, ambil ubat tak terlarang. Sebab apa? Stres, sakit kepala, kena gangguan jin ni, tak percaya benda-benda sihir, tak mau pergi rawatan. Ni tak boleh pergi rawatan syifa-syifa ni, rawatan bomoh-bomoh ni. Bomoh ni perkataan tuan-tuan, bukan benda salah tau. Bomoh, ustaz sama yang maksud dia. Dalam bidang rawatan Islam, dalam bidang rawatan tradisional sama. Tak payah pergi jumpa semua ni semua. Jangan pergi, jangan mengarut semua. Jadi akhirnya bila orang duk fikir sihir ni penipu lah, jin-jin ni semua tak ada. Jadi apa yang akan berlaku pada umat hari ni? Bila tak ada benda jadi sakit kepala, sakit masalah family pergi ambil benda-benda terlarang, dadah-dadah. Bila ambil dadah, ambil yang tu tuan-tuan, apa yang jadi tuan-tuan? Akhirnya bunuh diri, tak ada iman. Terjun bangunan, terjun jabatan, stres macam tu macam ni. Sebab apa? Kita ni dalam Islam ni cukup hebat, cukup cantik dah. Ada masalah, terima kasih Abu Barazah, sahabat saya. Pi cari pakar dia sendiri. Pi dapatkan rawatan. Pasal apa nak kata syirik? Saya nak tanya. Siapa suruh percaya? Main pusat rawatan ni, mana-mana pun ada ke dia kata percaya pada aku, jangan percaya pada Allah? Ada tak? Tak. Semua orang akan kata, saya tak pandai, saya usaha saja. Yang sembuhkan Allah, saya ikhtiar saja. Jadi bila kita ikhtiar ni tuan, perantaraan dia ada perantaraan, maknanya ada orang ni dia memang pakar dalam bidang ni. Allah Ta'ala beri kelebihan dia dalam bidang jin ni, dalam bidang alam-alam jin ni tuan. Mungkin dia boleh nampak, Allah Ta'ala beri. Mungkin dia boleh rasa benda-benda yang pelik-pelik yang akan berlaku. Ini semua ketentuan Allah, ilmu Allah. Tetapi bukanlah semuanya kita boleh klaim ni semua ilmu Allah Ta'ala luas. Memang ilmu Allah Ta'ala luas. Kita juga perlu berilmu. Kita juga perlu berilmu untuk menilai sesuatu itu adalah ilmu Allah yang luas. Bukan kita kata semua ilmu Allah yang luas, orang tipu kita pun kita percaya. Orang buat magic trick pun kita percaya. Ni betul ni, ini khadam ni, keluar asap macam ni. Tak. Itulah kata ilmu penting tuan-tuan. Kita nak bagi kefahaman kepada umat tentang ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau bila kita cerita tak payah duk percayalah pusat rawatan semua ni penipu lah, makan duit lah, tak apa. Tak kisah tuan-tuan. Saya tak kisah benda ni. Kita bukan tak boleh pergi buat kerja lain. Boleh berlambak kerja kita buat. Tapi kita fikir amanah yang diberi adalah amanah yang berat. Jadi kita kena tolong, bantu orang. Bantulah semampu yang boleh. Bantulah. Takat mana boleh. Bukan kita letak harga ribu-ribu apa semua. Tapi saya bantu setakat saya ikhlas. InsyaAllah. Saya bermimpi jumpa orang tak tahu kenapa. InsyaAllah nanti kita jumpa.
Makcik saya kena sihir sebab dia menega. Sekarang ICU, otak dah hitam. Urat saraf dah banyak putus. Allahu Akbar. Muhammad Haziq Makeri. Saya doakan kepada makcik kamu semoga sembuh selalu insya-Allah. Jadi mungkin orang tak percaya benda-benda ni. Saya pun tak. Kadang-kadang yang jumpa kita pun doktor-doktor mengalami sakit misteri kan. Mereka pakar-pakar saraf. Misalnya saya cerita pakar saraf bisa jumpa saya. Dia dulu juga seorang yang tidak percaya tentang benda-benda macam ni, tapi bila dia kena, terima kasih Pak Nak Faizal, idola saya kan. Jadi bila dia kena benda-benda pelik ni tuan-tuan, apa yang terjadi? Dia sendiri tak boleh nak trace pasal dia sendiri pakar saraf. Dia boleh buat MRI scan, dia buat CT scan, dia buat macam-macam scan, tapi tak jumpa jawapan dia. Saya bisa merawat seorang pakar saraf, hospital Bukit Mertajam. Saya tak tahu lah doktor tu ada tak lagi. Pakar saraf hospital Bukit Mertajam, tak silap saya. Tangan dia tak boleh angkat macam ni. Dia sikit dia boleh angkat. Dia pakar saraf. Allah, sebab apa tuan-tuan? Dia dulu memang dia tak percaya tentang rawatan Islam, tentang rawatan tradisional, dia tak percaya langsung. Memang dia doktor, dia memang dah ditrain dengan orang kata apa, sains teknologi ni, dia tak percaya benda-benda raib-raib. Kita pun tak salahkan dia, memang pelajaran dia macam tu. Sampai satu saat Allah Ta'ala uji dia, tangan dia tak boleh angkat. Perempuan, doktor perempuan, dia tak boleh angkat macam tu. Jadi akhirnya dia jumpa lah dengan saya. Sebab didesak oleh keluarga dia sendiri. Jadi dia pun mai lah jumpa saya dan dia mengaku secara terang. Dia kata, saya minta maaf Ustaz. Dia panggil saya Ustaz lah benda tu. Saya tak percaya benda-benda ni. Tapi saya pun dah buat macam-macam scan. Saya doktor. Dia kata, saya doktor sendiri. Saya suruh kawan-kawan saya buat apa semua. Saya tak jumpa jawapan dia. Jadi saya pun hari ni sekadar mencubalah. Dia kata, sebab dah didesak oleh keluarga saya. Saya kata, tak apa, Alhamdulillah, kita cubalah. Yang sembuh bukan saya, Allah. Jadi saya buat rawatan dia. Bila saya buat rawatan, dia teriak. Tengah duk baca ruqyah ni, dia teriak. Saya tak tahu. Mungkin gangguan dia. Teriak. Bila kita tarik pelan-pelan tu, Alhamdulillah dengan izin Allah. Bukan kata saya pandai dah tau. Tak, saya tak ada apa. Saya ni hamba yang hina. Allah Ta'ala bagi dia boleh angkat tangan dia. Dia boleh angkat. Dia kata macam orang kutik tak buang. Jadi saya kata, dari segi saya tengok ni memang ada gangguan lah. Gangguan jin. Dia ada gangguan jin dalam tubuh badan puan. Jadi saya cuba tarik. Dia kata, ni pertama kali saya satu keajaiban dalam diri dia. Lepas tu dia pula tolong recommend kawan-kawan dia main jumpa kita pula. Jadi semua ni tuan-tuan, kita tak boleh nak bercakap tuan-tuan. Nak sembuhkan. Kadang-kadang ada orang main dengan betul-betul ikhlas nak rawat kita, tapi tak ada kesembuhan. Allah Ta'ala tak beri kesembuhan. Hari ni hang main rawat dengan Tok Singa ni, tak ada kesembuhan. Hang kena cari lagi, usahakan lagi. Jangan pelekehkan kita. Jangan pergi ke satu pusat rawatan. Contoh orang pergi pusat rawatan Darul Shifa. Kami pergi Darul Shifa tak ada apa pun. Tak sembuh pun. Jangan cerita benda-benda macam tu. Itu maknanya tidak ada lagi redha dia, tidak ada lagi perintah Allah kun fayakun dia supaya sembuh penyakit. Usaha tak apa. Tak boleh pergi Darul Shifa mai kat saya. Tak boleh pergi kat saya pula pergi kat mana pusat rawatan terus. Banyak lagi pusat rawatan. Retiak lah. Tapi carilah rawatan yang baik. Jangan cari rawatan yang saat lagi pegang benda-benda tak betul. Ni kita terima tuan-tuan, ada buat rawatan lepas tu sampai nikah batin. Ada tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan benda-benda macam ni. Jangan main-main tuan-tuan. Buat rawatan lepas tu perempuan dia masuk dalam bilik nak kena buat rawatan nikah batin lah, apa bagai macam-macam lah tuan-tuan. Pelik-pelik ni, benda ni bukan satu kes tuan-tuan di Malaysia ni. Banyak kes benda-benda macam ni. Sebab itulah bila keluar dalam TV, keluar dalam berita kan, seorang pengamal perubatan kes cabul, seorang pengamatan kes gangguan seksual. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tempat salah kita pergi tuan-tuan. Memang ada tuan-tuan benda-benda macam ni. Sebab apa? Mereka ni berdamping dengan jin-jin setan. Jadi mereka bila sampai perempuan ni, mereka nak ambil kesempatan. Mereka bagi tahu kadang-kadang sembuh tuan-tuan. Mereka perlu pegang di tempat-tempat sulit. Jadi seronok kat bomoh tu tuan-tuan, tapi ada sembuh. Ada sembuh kehendak Allah, tapi di atas kehendak kemurkaan Allah. Ingat tu, kehendak Allah Ta'ala izin tu ada dengan redha dia, dengan kebaikan dia. Ada juga dengan kemurkaan dia. Allah Ta'ala beri kesembuhan tu, Allah Ta'ala beri, tapi dengan keadaan murka Allah. Sebab apa? Buat benda-benda yang haram di sisi Allah, maka nanti dia akan sakit lebih teruk pada tu. Hati-hati tuan-tuan. Kalau mimpi pun saya tak kena berbekebaya.
Bahasa lembut Ibu Kemas. Ingin bagi kunci apa maksudnya tu. Sebab orang saya mimpi macam tu. Kena cek. Itu kadang-kadang ada tanda-tanda saka keturunan dia. Kena cek. Itu mungkin selalunya mimpi bunian ke apa kan. Untuk 3 malam ni. Kalau mimpi bertemu, tu saya dah jawab dah Faizo. Jadi apa lagi tuan-tuan nak tanya sebelum kita nak solat maghrib ni? Walau perai hadir Allahumma salli alaihi wasallam. Banyakkan selawat insya-Allah tuan. Assalamualaikum Tok. Lama tak jumpa. InsyaAllah nanti kita jumpa Abu Ben, abang kita. Tok ubat di bidung. Pakai dulu, brother. Apa hujang. Salam Tok, mohon bantuan mencari orang hilang. Ada unsur ghaib di Batu Pahat. Tak apalah. Saya doakan kepada orang yang makcik yang hilang di Batu Pahat tu. Saya doakan, ya Allah, permudahkan urusan-urusan orang yang mencari. Saya nak pergi jauh. Jadi ada lagi perawat-perawat yang hebat-hebat di kawasan Batu Pahat. Ada yang banyaklah perawat-perawat yang hebat-hebat ni. Kita bantu mereka dengan doa-doa kita, insya-Allah. Kita tak boleh nak turun semua tempat. Saya kena jaga tempat saya. Assalamualaikum Tok, kalau mimpi bertemu Tok macam mana? Tu ayah pi kena main jumpa lah tu, dekat-dekat lah tu. Salam Tok, macam mana nak dapatkan rawatan? Boleh dapatkan rawatan di mana-mana pun tak apa. Dengan saya pun tak apa. Tapi saya ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada, anak buah saya akan buat insya-Allah rawatan. Ustaz dia ni apa ni? Dia ni. Tuan tu kalau tanya orang mimpi ayah kita berobat, kita ke apa maksud dia? Tak apa. Kalau kita mimpi ayah kita mungkin itu untuk amalan-amalan dia. Dan dia berobat kita, kalau sembuh alhamdulillah. Assalamualaikum Tok Singa. Sejak-sejak telinga ni asyik kerap berdesing. Kami juga ada gangguan emosi, mohon penjelasan. Kena buat rawatan baru kita nak tahu. Cerita ni kita boleh dengar, tapi kita kena tahu buat rawatan, kita baca ayat tentu apa problem dia. Kita nak tengok ada apa problem dia. Kita kena apa pun kena pi cari rawatan dulu. Kalau boleh tak boleh lagi, dengar dulu rawatan-rawatan secara live. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang ustaz-ustaz lain buat. Dengar dulu kan. Kalau rasa dengar tu pun tak boleh, rasa panas, dengan niat kita nak rawat, something wrong. Okey, dah azan maghrib. Itu saja daripada saya tuan-tuan. Hari ni semoga saya mimpi saya dengan Tok Singa pi Danok. Penin hujang. Hujang penin dah. Pi Danok bahaya hujang no. Sana saka plek-plek hujang. No. Saka-saka yang plek-plek, sat lagi jahanam no. Tok lebay pun mana pakai serabang besar pun boleh tak tepi you no. Benda-benda jaga. Perempuan ni satu benda yang bahaya tuan-tuan. Bahaya no. Jadi kita elakkan diri dengan benda-benda macam tu. Salam maghrib Tok. 3 kali berobat dah kat tempat Tok, tapi tak bersempatan jumpa dengan Tok. Tapi insya-Allah kalau ada, saya ada insya-Allah. Apa yang Tok cakap tu benar. Saya pernah tengok bomoh itu sendiri cakap kena nikah dengan dia cara batin. Ya betul Siti Hajar. Banyak benda-benda pelik-pelik ni. Hati-hatilah. Macam mana nak tahu kita ada saka? Terbiak terbaik kot. Dah cerita dah, boleh tengok balik engkau. No, okey, dah solat maghrib. Jadi saya minta mohon ampun dan mohon diri dulu. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maghrib.